Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Alina Kia binti Zakaria dari ISMP Matematik Semester 3 bernombor metrik D2018-208-5876. Falsafah. Falsafah berasal daripada bahasa Greek iaitu filosofia, di mana philo bermaksud mencintai atau cinta dan sophia pula bermaksud kebijaksanaan atau pengetahuan ataupun kebenaran. Dan secara ringkasnya, falsafah ilmu ini merupakan satu ilmu yang menyelidik mengenai ketuhanan, manusia dan alam semesta. Namun, tajuk utama yang akan saya bincangkan adalah berkaitan dengan perbezaan falsafah ilmu barat dan juga falsafah ilmu timur. Sebelum perbincangan tajuk ini diteruskan, adalah sebaiknya jika kita mengetahui sejarah ringkas tentang falsafah barat dan juga falsafah timur terlebih dahulu. Falsafah barat merupakan pemikiran dan kerja falsafah dunia barat ataupun ia juga dikenali sebagai The Occident, dan menurut sejarah, istilah ini merupakan ciptaan baharu dan digunakan untuk merujuk pemikir falsafah tamadun barat. Dan falsafah barat ini bermula dengan falsafah Yunani kuno dan kemudiannya berkembang meliputi sebahagian besar dunia. Seterusnya, falsafah timur. Falsafah timur ataupun dikenali sebagai falsafah Asia ini menggabungkan pelbagai falsafah yang berasal dari Asia Timur dan juga Selatan, iaitu falsafah Cina, falsafah Jepun, falsafah Korea, di mana ianya didominasikan di Asia Timur dan juga Vietnam. Dan falsafah timur ini juga berasal dari falsafah India yang merangkumi falsafah Buddhis, di mana ianya dominan di Asia Selatan, Asia Tenggara, Tibet dan juga Mongolia. Berbalik kepada tajuk perbincangan, sebenarnya terdapat banyak perbezaan yang membezakan antara falsafah barat dan juga falsafah timur. Antara perbezaan yang dapat kita bincangkan adalah perbezaan pertama, iaitu dari segi pandangan umum. Di pandangan barat, pada 384 hingga 322 sebelum Masihi, Aristotle merupakan anak murid kepada Plato, berpandangan bahawa falsafah ini bermaksud mencintai dan hikmah. Dan menurut falsafah barat juga, menganggap bahawa falsafah merupakan suatu ilmu fizikal, tujuan kehidupan manusia dan hubungan dengan alam. Aristotle berpandangan bahawasanya falsafah adalah ilmu kebenaran, dan kebenaran itu dapat diperoleh oleh seseorang individu dengan ilmu metafizik, logik, retorik, etika, estetika, ekonomi dan juga politik. Dan pada tahun 551 sehingga 479 sebelum Masihi, dari sudut pandangan timur pula, Confucius berpandangan bahawa falsafah ini bermaksud mempunyai garisan panduan, dan falsafah ini juga dianggap sebagai panduan tingkah laku berdasarkan nilai-nilai abstrak. Yang kedua, perbezaan dari aspek konsep. Konsep barat lebih menumpukan perkara-perkara asas sahaja yang diperkenalkan dalam model rasionalisme oleh Leibniz pada tahun 1646 sehingga 116 sebelum Masihi. Dan falsafah barat juga berkonsep kepada falsafah yang bersifat praktikal dan pragmatik, dan juga lebih mewujudkan ciri bersifat sejagat. Manakala falsafah timur ianya lebih berkonsepkan dalam menumpukan kebijaksanaan, dan selain itu ianya juga lebih bersifat penyampaian ilmu dan cara hidup yang betul dan mengekalkan struktur kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahawa falsafah timur ini juga lebih berkonsepkan kepada peranan guru sebagai penyampai ilmu dan mengajar cara-cara hidup yang baik dan betul dalam pendidikan. Yang ketiga adalah perbezaan dari segi matlamat. Falsafah barat lebih bermatlamat dalam mengajar ilmu budaya yang bersifat asas sahaja. Ianya mendorong individu mengasaskan corak budaya yang baru yang akan menghasilkan individu yang berkebolehan ataupun dipanggil sebagai ziancai serta bermoral tinggi. Falsafah timur pula ianya lebih bermatlamat dalam menghasilkan individu yang bersedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian,
ianya akan menghasilkan individu yang berintegrasi dan berinteraksi secara menyeluruh. Yang keempat adalah perbezaan dari segi jenis falsafah dan kategori ilmu. Falsafah Barat terbahagi kepada dua jenis, iaitu falsafah tradisional dan juga falsafah moden. Kategori ilmu dalam falsafah Barat ini bersumberkan akal dan juga pengalaman, dan manakala falsafah Timur pula terbahagi kepada banyak jenis, iaitu Confucianism, Taoism, Hinduism, Buddhism, nasionalism dan internationalism. Dan kategori-kategori ini bersumberkan buku dan juga pemikiran. Yang kelima, perbezaan dari sudut kesusasteraan psikologi silang budaya. Falsafah Barat lebih menitik beratkan pemikiran rasional dan penekanan terhadap logik, sebab dan akibat. Manakala falsafah Timur ianya lebih berwibawa dan berkemahiran dalam membuat penyampaian dan merupakan punca gedung ilmu dan kurang mencabar kewibawaan guru ataupun pendidik. Dan yang terakhir, perbezaan dari segi gaya pendidikan. Jika dilihat dari segi gaya pendidikan Barat, mereka banyak mempelbagaikan kaedah, gaya, cara dan teknik pengajaran, dan pengajaran mereka berbentuk kuliah berstruktur, perbincangan dalam kelas dan juga analisis kajian. Mereka juga menggunakan teknik rancangan aktiviti dalam kelas melalui kumpulan dalam sesi pengajian, permainan simulasi komputer dan tradisional. Ianya memberi penekanan kepada pembelajaran yang aktif yang melibatkan penyertaan aktif seorang pelajar itu. Dan di samping itu, dalam pendidikan falsafah ilmu Barat ini, pelajar diberi hak untuk mengurus dan mengendalikan pembelajaran mereka sendiri. Dan subjek yang ditekankan dalam pendidikan Barat ini adalah kesusasteraan, sains sosial, kemahiran asas matematik dan kemanusiaan. Manakala, gaya pendidikan falsafah ilmu Timur ini lebih mengamalkan pembelajaran yang pasif dalam kalangan pelajar. Dalam pendidikan Timur, pelajar tidak diberi hak pengurusan pembelajaran sendiri kerana ianya berpegang kepada konsep pengajaran yang telah disediakan oleh guru. Dan subjek yang ditekankan dalam pendidikan Timur pula seakan dengan subjek pendidikan Barat, tetapi ianya berbeza sedikit, iaitu lebih menekankan pada pendidikan moral, sejarah, kesusasteraan, sains sosial dan juga kemahiran asas. Seperti yang kita dapat lihat, pendidikan di Malaysia sebenarnya kurang mengamalkan pembelajaran berpusatkan pelajar, dan kebanyakan pelajar mendapat semua pengetahuan mereka melalui suapan yang disediakan oleh guru dan bukannya dari penemuan diri sendiri. Sistem pendidikan falsafah Timur lebih menekankan penghafalan berbanding sistem pendidikan falsafah Barat yang memberi penekanan terhadap pemahaman, dan pendekatan ini menghadkan ruang untuk pemikiran kreatif dan kritis. Hal ini menjadikan pelajar menghafal fakta-fakta dalam buku teks dan bukannya memahami kerana kekangan masa yang telah ditetapkan. Secara kesimpulannya, apa yang saya dapat rumuskan tentang falsafah ilmu Barat dan juga falsafah ilmu Timur ini adalah pendidik kini hendaklah mengajar pelajar dengan menggunakan kemahiran pemikiran kritis supaya mereka boleh berfikir dan memahami apa yang telah diajar di dalam kelas dan bukannya menghafal fakta-fakta dalam buku teks. Kita juga boleh mencontohi falsafah ilmu Barat kerana mengikut cara Barat, mereka lebih suka memuji kanak-kanak untuk memberi motivasi berbanding budaya Timur yang percaya kepada penurunan taraf kanak-kanak untuk memberi motivasi kepada kanak-kanak untuk berusaha. Sebagai contohnya, di Malaysia, guru-guru akan memberikan pujian kepada pelajar-pelajar yang berusaha keras sahaja, tetapi guru-guru juga turut mengkritik mereka ketika mereka didapati tidak mencapai tahap piawaian yang ditetapkan oleh sesetengah guru. Justru itu, pembelajaran dan proses pengajaran bagi guru dan pelajar tidak bergantung kepada
kejayaan akademik yang berterusan, malah juga dalam pembangunan norma dan nilai-nilai hidup mereka. Tambahan pula, kita dapat lihat bahawa hubungan di antara guru dan murid dalam budaya Timur bukanlah menekankan hubungan antara rakan atau sama berbanding dengan penekanan dalam pendidikan Barat, dan hal ini menimbulkan satu jurang antara guru dan juga murid. Pendidik ataupun guru merupakan idola untuk dihormati oleh remaja ataupun pelajar, dan seseorang individu yang penuh dengan nilai-nilai berbeza mampu membina hubungan interpersonal yang baik yang akan mempengaruhi hasil dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran mereka. Setiap pengajaran mempunyai kesan timbal balik, iaitu pelajar belajar dari pendidik dan pendidik juga belajar daripada pelajar. Dan pokoknya apa yang penting di sini, menikmati kebaikan dalam pengajaran itu merupakan sesuatu yang penting. Jadi akhir sekali, secara ringkasnya dapat saya simpulkan bahawasanya pendidikan yang terbaik memerlukan gabungan falsafah ilmu Barat dan juga falsafah ilmu Timur untuk melahirkan remaja yang produktif demi masa depan pendidikan negara akan datang. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.